Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hari ni anak-anak? Okey, kita akan teruskan pelajaran pada hari ini. Pelajaran yang kedua bagi mata pelajaran pendidikan Jawi darjah 5. Okey, mula-mula boleh buka kitab lah masing-masing Okey. Boleh buka muka surat 19 hingga 26. Okey. Tengok di sini dikata menulis pelbagai jenis ayat. Okey. Kita akan belajar hari ini jenis-jenis ayat lah. Ayat penyata, ayat nafi, ada macam-macam lagi. Okey, tengok 2.1 Tengok kitab masing-masing. Ayat penyata tajuknya. Yang pertama, apa maksud ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang bertujuan menyatakan atau menerangkan sesuatu. Okey, yang kedua, ia juga dikenali sebagai ayat berita atau keterangan. Biasa ayat penyata ni maksudnya time kita cakap tu dia biasa noktah, titik dah lepas tu. Dia bukan tanda tanya, bukan tanda soal lah. Ayat penyata. Contoh yang pertama, Abdul Rahman gemar mengumpul stamp. Okey, Muhammad dan Ali adalah adik-beradik. Okey, so kakak seorang yang rajin menanam pokok bunga. Okey, keempat, Nora gemar melukis gambar pada setiap petang. Yang kelima, Zaid seorang usahawan yang berjaya dalam perniagaan. Yang keenam, kita mestilah menjaga kebersihan kawasan rumah kita supaya terhindar daripada penyakit. Okey, ketujuh, Ahmad suka bermain gasing pada waktu lapang bersama rakan-rakan di halaman rumahnya. Yang ke-8, Nur Suhana seorang murid yang pintar dan dia selalu mendapat tempat pertama di kelasnya dalam peperiksaan. Itu menerangkanlah, menerangkan sesuatu jelas, nampak kan berita. Okey. Kemudian tengok 2.2. Okey. Ayat nafi. Ayat nafi. Okey, yang pertama, apa maksud ayat nafi ni atau kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu pernyataan. Nafi ni maksudnya tidak. La kalau dalam Arab ni. Okey. Yang kedua, terdapat dua kata nafi. Apa dia? Alif kata nafi tidak. Nanti satu lagi kita akan belajar apa dia. Contoh untuk kata nafi tidak, yang pertama murid-murid boleh tengoklah. Dekat muka 20 ni, yang pertama, Siti tidak gemar makan buah rambai. Nampak kan ada perkataan tidak tu? Itu kata nafi lah. Yang kedua, Fitri patuh arahan guru dan tidak suka ponteng sekolah. Yang ketiga, rumah Cikgu Hisham tidak berapa jauh dari sekolah kebangsaan. Yang keempat, Arsyad tidak takut membuat laporan kepada pihak polis. Yang kelima, mereka tidak sempat menyiapkan tugasan sekolah kerana masing-masing leka bermain telefon pintar. Macam kena je tu. Okey, keenam, tidak benar apa-apa yang dikatakannya kerana semasa kejadian dia tidak berada di situ. Yang ketujuh, saya tidak suka kamu datang lewat, kata guru kepada Omar. Yang ke-8, saya tidak turun ke laut semalam, kata nelayan. Perkataan tidak tu kata nafi. Okey, jelas? Okey, yang tadi kata nafi tidak, yang ni bukan. Tidak dan bukan yang bermaksud kata nafi lah. Maksudnya kita menidakkan. Okey, contoh dia apa? Yang pertama, bukan mereka yang mencuri duit Cikgu salah. Okey, yang kedua, Encik Amirul bukan bapa tiri saya. Yang ketiga, ibunya bukan berasal dari Batu Pahat. Yang keempat, pakaian ini bukan untuk Mariam tetapi untuk kakaknya. Yang kelima, Muhammad dan Ahmad bukanlah adik-beradik walaupun mereka sangat rapat. Yang keenam, Ashikin bukan berasal dari Kelantan namun dia fasih bertutur dialek Kelantan. Okey, yang ketujuh, Dr. Fatimah bukan pakar bidang pergigian, sebaliknya beliau pakar sakit puan. Okey, yang ke-8, sebenarnya ini bukan pen awak, kata Amin. Okey, nampak? Bukan tu kata nafi. Ingat ada dua. Kata nafi tidak boleh, bukan pun boleh. Okey. Kemudian, tengok satu seterusnya ayat seru. Ni kalau kita
memanggil ke, ataupun kita sakit ke, terkejut ke, apa ke, teruja ke, ni semua seru. Okay, tengok dia. Pertama, ayat yang diucapkan dengan menggunakan nada atau intonasi seru. Okay, yang kedua, ia bertujuan melahirkan satu keadaan perasaan seperti takut ke, gembira ke, sedih ke, suka, sakit, benci, terperanjat, simpati, marah dan sebagainya lah. Okay, yang ketiga, tanda seru. Mesti ada tanda seru lah. Okay, biasanya diletakkan pada akhir ayat seruan. Yang keempat, ayat seruan didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, oh, aduhai, cis dan sebagainya. Okey, contoh yang pertama, aduh, sakitnya kepalaku. Aduh tu ayat seru. Yang kedua, amboi, cantiknya baju kamu. Okey, yang ketiga, mengapa awak menolak saya? Okey, yang keempat, wah, banyaknya makanan di majlis ini. Yang kelima, aduhai, kemasnya pakaian kamu. Okey, yang keenam, oh ayah, oh ibu, dipanggil, jom ke masjid. Yang ketujuh, hai Ali, saya suka pada awak sebab awak sangat baik. Okey, yang ke-8, alamak, saya sudah terlambat ni. Okey, yang ke-9, nah, ambillah duit awak, saya pinjam itu. Yang ke-10, saya ingat awak tidak hadir ke majlis ini. Macam tu Okey, ini antara ayat seru awak kena bezakan lah. Tengok keadaan, tengok situasi nak guna. Kalau waktu sakit jangan kata wah kan, tengah sakit awak cakap wah, tak sesuai kan. Dia kena aduh sakitnya seperut, aduh sakitnya, macam itu kena tengok keadaan. Okey, tengok 2.4 subtopik seterusnya, ayat tanya. Bila tanya ni mestilah tanda soal, kah di manakah, apakah, siapakah. Okey, tengok ayat pertama. Yang pertama, ayat tanya menggunakan nada atau intonasi menaik di hujung ayat dan ditulis tanda soal di akhirnya. Yang kedua, ayat tanya mempunyai dua kaedah berikut, iaitu alif, ayat tanya dengan kata tanya. Okey, maksudnya yang pertama tu mempunyai perkataan imbuhan kah belakangnya, seperti bilakah, apakah, di manakah, sudahkah dan sebagainya. Contoh yang pertama, bilakah hari lahir kamu? Sudahkah awak membayar zakat? Apakah nama adik kamu yang baru dilahirkan malam tadi? Siapakah Johan bagi perujuan hafazan peringkat negeri Johor? Bagaimanakah keadaan ibu bapa kamu selepas kemalangan minggu lepas? Okay, yang keenam, adakah anda akan melakukan tugasan tersebut? Okey, ini semua ayat tanya dengan kata tanya. Okey, jelas? Boleh nampak beza? Okay, yang ketujuh, ada lagi, kenapakah kamu masih di sini? Yang ke-8, masihkah ada sisa yang tinggal? Yang ke-9, bolehkah saya menginap di rumah ustaz? Yang ke-10, mampukah adik menghabiskan semua makanan ini? Okey, yang kedua ni dia kata tanya juga, tapi dia tak ada imbuhan kah kat belakang. Seperti bila, apa, di mana, siapa, kenapa, bagaimana, berapa, sebagainya. Dia tak ada kah. Ingat, yang tadi ada kah, siapakah, kah, apakah, namakah kan. Ni tiada kah. Faham? Boleh nampak beza? Contoh, ustaz datang ke sekolah naik apa? Ustazah tinggal di mana? Pemain piano itu siapa? Nama kakak dengan abah awak siapa? Nama guru bahasa Arab siapa? Bayaran sekolah kamu berapa? Semua kasut anda ada susun di mana? Kamu perlu berada di dewan pada waktu bila? Setiap murid mesti mendu dengan cara bagaimana? Dia terjerit kenapa? Ini semua kata tanya, tapi tak ada imbuhan kah kat belakang. Okey, boleh nampak beza? Jelas? Okay, kita terus Pusat 25. Okey, ayat tanya tanpa kata tanya. Macam mana tu? Tengok, yang pertama tidak mempunyai perkataan imbuhan kah, mempunyai perkataan bersifat tanya. Dia tak ada kah, tapi dia ada sifat tanya tau. Contohnya apa? Sudah makan ubat? Kan awak tak nampak pun apa ke, bila ke, kenapa kan, tapi nampak itu kata tanya. Ayat tu melambangkan macam awak nak tanya dia lah. Sudah makan ubat? Okey, yang kedua, kerja rumah awak sudah selesai? Yang ketiga, awak semua makan lauk sahaja? Yang keempat, kamu tahu tak fungsi panca indera manusia? Okey, yang kelima, Ali sudah lulus ujian? Yang keenam, bas itu sudah bertolak? Okey, itu semua kata tanya juga. Ayat tanya, tapi tanpa kata tanya. Ayat tu melambangkan kita nak tanya, tapi tak ada kata tanya bila, tak ada kata tanya kenapa, mengapa, siapa, apa, di mana. Okey, boleh nampak? Jelas? Boleh nampak beza? Okey, boleh kita terus
ayat kehendak. Yang pertama, ayat kehendak ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. Yang kedua, perkataan yang biasa digunakan ialah marilah, hendaklah, perlulah, sila, tolong dan sebagainya. Ini ayat kehendak. Apa yang ucap tu dengan mohonlah, minta tolong itu kan. Okey, contoh saya hendak, awak hendaklah buat tugasan, awak semua murid-murid perlulah apa-apa. Itu namanya kehendak. Okey, contoh yang pertama, saya perlu berjumpa dengan awak sekarang. Dia nak jumpa kan, kemahuan dia. Okey, sila tutup lampu sebab saya baru tidur. Dia minta tolong, sila kan. Okey, yang ketiga, peliharalah alam sebelum jadi supaya bersih dan indah. Okey, yang keempat, ustazah berpesan kita hendaklah berkelakuan sopan dan berakhlak mulia. Hendaklah tu. Okey, yang kelima, doktor menasihatkan anda perlu banyak minum air pada musim panas. Okey, yang keenam, taatilah kedua ibu bapa supaya hidup menjadi berkat. Okey, yang ketujuh, kamu seharusnya membuang sampah di tempat yang betul supaya dapat mengelakkan pencemaran sungai. Yang ke-8, senyuman itu sedekah. Kita sepatutnya sentiasa murah dengan senyuman. Yang ke-9, setiap murid perlulah berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Yang ke-10, kita mesti menyayangi saudara seagama kerana jalinan silaturahim dituntut dalam Islam. Okey, jelas? Ini ialah ayat kehendak. Minta tolong ke, permintaan ke, memohon ke, merayu ke, itu namanya ayat kehendak. Okey, cukuplah sekadar untuk hari ini, insya-Allah. Okey, semoga semua diberi kefahaman oleh Allah. Mudah-mudahan, amin. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.